Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi istanna bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Saya telah mendengar Ustaz Abu Ali Daqqaq mengatakan, engkau adalah hamba yang engkau sendiri berada dalam perhambaannya dan tawanannya. Bila engkau berada dalam tawanan dirimu, maka engkau adalah hamba dirimu. Bila engkau berada dalam tawanan duniamu, maka engkau adalah hamba duniamu. Nabi SAW bersabda, Ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, ta'isa abdu dinar, ta'isa abdul khamisah. Alangkah celakanya hamba dirham, hamba dinar dan hamba pakaian. Abu Amri bin Najid mengatakan, jangan mencintai seseorang yang mengerjakan ubudiyah sehingga dia dapat menyaksikan perbuatannya, memperolehi kurnia dan keadaannya memperolehi tuntutan. Abdullah bin Manazir mengatakan, hamba adalah seorang yang tidak menuntut pelayanan untuk dirinya, khidmat untuk dirinya. Bila dia masih menuntut khidmat bagi dirinya, maka dia telah menjatuhkan batasan ubudiyah dan meninggalkan adab-adabnya. Sahal bin Abdullah At-Tustari mengatakan, tidak layak bagi hamba beribadat sehingga dia tidak dapat melihat pengaruh kemiskinan dalam ketiadaan dan pengaruh kekayaan dalam keberadaan. Menurut satu ungkapan, ubudiyah adalah menyaksikan Tuhan. Saya telah mendengar Ustaz Abu Ali Daqqaq mengatakan, saya telah mendengar Ibrahim bin Nasr Al-Abadhi mengatakan, nilai orang yang menyembah tergantung dari yang disembah sebagaimana kemuliaan orang yang makrifat. Kemuliaan orang yang makrifat tergantung dari yang dimakrifatinya. Menurut Abu Hafaz, ubudiyah adalah hiasan hamba. Barang siapa meninggalkannya, maka dia tidak akan mendapatkan hiasan. Menurut An-Nabaji, dasar ibadat memiliki 3 bentuk. Pertama, tidak menolak hukum-hukum Allah Ta'ala sedikit pun. Yang kedua, tidak kedekut dengan pemberian Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, tidak meminta kepada orang lain kerana keperluan. Menurut Imam Ibn Atta', ubudiyah mempunyai 4 sifat. Pertama, memenuhi janji. Kedua, menjaga batasan-batasan hukum. Yang ketiga, redha terhadap sesuatu yang ada. Dan yang keempat, sabar terhadap sesuatu yang hilang. Muslimin dan muslimat yang beruntung yang dirahmati Allah sekalian, bila kita menyebut tentang ubudiyah, yakni perhambaan sebenar kepada Allah, manusia tidak boleh lari daripada makna perhambaan. Bagaimana keadaan dia menuntut untuk bebas, dia tidak akan mampu lari daripada makna perhambaan. Apa maksud perhambaan? Perhambaan bererti dia akan ikut sesuatu yang diyakini, yang dipercayai. Maka bila seorang mengikut hawa nafsu, maka dia akan menjadi hamba nafsunya. Kerana itu yang diyakini boleh bawa kebahagiaan, boleh bawa kepada keinginannya. Kalau seorang mengikut kata-kata fulan bin fulan, dia menjadi hamba kepada fulan bin fulan. Kalau seorang mengikut apa sahaja, maka dia akan menjadi hamba kepada perkara yang diikuti. Kerana itu kata Abu Ali Daqqaq, kamu semua adalah hamba mengikut siapa yang menawan kamu. Yani siapa yang kamu ikut dia. Kalau sekiranya kamu ikut diri kamu, ikut saya lah, maka kamu hamba pada dirimu. Kalau sekiranya kamu mengikut hawa nafsu, maka kamu hamba pada nafsu. Kalau kamu ikut orang lain, kamu hamba pada orang lain. Tetapi kalau kamu mengikuti Allah, kamu adalah hamba Allah. Yang kita sebut tadi, kita cenderung untuk ikut sesuatu. Tuan-tuan, bila tuan-tuan buat sesuatu, kenapa awak buat macam ni? Ikut suka saya lah. Artinya, tuan-tuan menjadi hamba kepada nafsu sendiri.
Kalau tanya kenapa buat macam ni? Kerana Allah yang suruh. Tuan-tuan menjadi hamba Allah. Allah yang perintahkan. Ni kenapa buat macam ni, macam ni? Oh, kerana fulan bin fulan suruh. Berarti tuan-tuan menjadi hamba pada fulan bin fulan. Setiap manusia, dia akan menjadi hamba kepada siapa yang diinginkan, diikuti dan dia patuhi. Sebab itu atas dunia ini tidak ada seorang pun yang bebas. Tidak ada seorang berkata, saya bebas. Selagi mana atau bila mana dia menganggap dia bebas, sebenarnya dia berada dalam perhambaan yang lebih hina. Kenapa maksud bebas? Bebas dalam definisi agama, orang yang tidak mau terikat dengan agama. Maka dia ingin bebas. Dalam definisi manusia, bebas artinya dia buat ikut suka dia. Saya bebas, saya nak buat apa. Saya nak kencing kat sini, saya nak berak kat sini. Saya nak pukul orang tu, saya nak pukul orang ni. Nak ambil orang tu, saya nak ambil orang ni. Sebenarnya dia tidak bebas. Dia ikut hawa nafsu dan setiap yang ikut hawa nafsu, dia ada kesan kenapa dia ikut. Yang suka-suka dia nak minum arak, sebanyak dia nak, akhir kesannya dia akan mati dan binasa. Yang berjudi, suka saya lah saya nak guna semua duit saya berjudi, akhir dia bankrupt, saya bankrupt. Yang kata saya nak bermain ikut suka saya nak main, tak nak berhenti, akhir dia pun mati dengan mainannya. Ada seorang hamba Allah, dia nak main game. Dia main game satu hari 18 jam. Akhirnya dia mati tempat dia bermain game. Kerana masalah kurang tidur yang serius. Kurang makan dan sebagainya. Dia jadi macam tertagih. Akhirnya mati. Dia ingat dia bebas buat dia nak. Tetapi ada dia punya kesan dengan apa yang dia lakukan. Akhirnya dia tak bebas juga. Kan tu kita kan nak dapat kebebasan yang mulia. Seperti burung dalam sangkar. Akhirnya terlepas bebas. Ialah dengan menjadi hamba Allah Ta'ala. Nabi SAW memberi perumpamaan. Hamba Allah seperti burung dalam sangkar. Sampai waktu kewafatannya, meninggalnya, maka dia dilepaskan, rohnya dilepaskan. Maka dia benar-benar bebas. Tetapi orang-orang kafir dan munafik seperti binatang dalam kandang. Walau dibebaskan, dia tetap berada di atas tanah yang mana dibina kandang tersebut. Jadi kalau lembu kambing, duduk dalam kandang. Lalu kita pun buka kandang. Bebas dia macam mana? Bebas dia tetap di atas dataran tanah. Dia tak boleh ke mana juga. Tanah tu lah. Burung yang berada dalam sangkar. Bebas ni ke mana? Ke awan tinggi. Menikmati awan tinggi. Orang beriman seperti burung dalam sangkar. Sampai waktunya Allah kata, sila bebas. Sekarang di dunia kamu ada taklif. Perintah Allah. Mayang, puasa, zakat, haji dan sekian perintah Allah. Nanti bila mana kau mati dah tak ada perintah Allah yang cuma ada balasan Allah. Maka itulah sebebas kamu akan perolehi. Yang namanya binatang-binatang ini yang berada dalam kandang, bebasnya juga di atas tanah yang dibina kandang. Dia tak akan pergi jauh. Dia je menyangka dirinya bebas. Rupanya dia tak pergi jauh pun. Dia bebas, dia pun tak nak pakai, tidak mau menutup aurat. Nak telanjang. Akhir ke mana dia? Kemana dengan kebebasan yang dia nak bawa dengan tidak mau berpakaian? Atau seorang yang saya katakan, dia nak berhibur sepanjang hidup dia. Kemana dia nak bawa? Dia tak bebas juga. Akhir dia lebih menderita dengan kebebasan yang dia cuba dapatkan. Jadi setiap orang akan menjadi hamba pada siapa yang diikuti. Bila Allah Ta'ala ingin memuliakan seseorang, Allah menamakan mereka sebagai ibadu mukramun. Hamba yang dimuliakan. Siapa pun yang menjadi hamba selain Allah akan dihina. Dan siapa pun yang menjadi hamba kepada Allah akan dimuliakan. Cuba tuan-tuan lihat bagaimana mulianya seorang hamba Allah. Dalam tutur kata, dalam bicara, dalam akhlak. Kerana semuanya dipandu oleh syariat. Dalam gerak-gerinya, dalam tindakannya, dalam jual beli, dalam perniagaan, dalam kerja buatnya. Semuanya berpandu kepada perintah Allah. Maka nampak indah dia. Sebab itu Islam, syariat yang diturunkan begitu indah. Lihatlah seorang yang mempraktikkan syariat, yang tahu halal haram, dosa dan pahala. Indahnya cara dia bergaul. Indahnya cara dia bercakap. Indahnya cara dia bergurau. Kerana dia tahu semua itu ada peraturannya. Semua ada peraturan.
Bila Nabi SAW menyebut, Allahi inni la amzah wala aqulu illa haqqa. Aku juga bergurau tapi aku tidak bercakap bohong. Kerana orang Islam ada peraturan. Ada orang dia nak bergurau, ikut suka dia lah. Sampai bawa pada kematian. Gurau sampai bawa pada kematian. Dengan gurauan yang luar biasa teruknya. Dan Islam tidak. Islam tak ada gurauan yang boleh bawa pada kematian. Ia sekadar untuk menghiburkan. Tidak membawa pada kemudaratan. Tidak membawa pada penghinaan. Tidak membawa kepada pelanggaran hukum, syariat dan dosa. Itu gurauan dalam Islam menarik. Cara bergurau Nabi SAW pada sahabat. Tapi gurauan orang kafir, lama kelamaan dia membawa kepada kematian. Hari ini, cara mereka bergaul lagi dahsyat. Akhirnya menyebabkan kecederaan, menyebabkan malu yang melampau. Ada orang tu dia bergurau, kan nak sambut hari jadi, nak surprise hari jadi. Apa dia buat? Dia ambil diikat lelaki tu, diikat wanita tu kat tiang, seperti dicolek. Hanya nak surprise hari jadi dia. Kerana kejutan dan ketakutan yang melampau dia mati. Cara mereka bergurau. Ni ada seorang suami nak bergurau dengan bini dia. Pakai pakaian perompak. Lalu sergap isterinya. Isterinya punya panik. Keluar dari rumah. Lari, lintas jalan, langgar kereta. Mati. Ini gurau orang kafir. Dalam Islam. Oleh kerana kita adalah hamba Allah. Kita ikut syariat. Even dalam bergurau. Tidak sampai menghina fizikal. Sebab body shaming ni. Tak sampai kita menghina keturunan. Tidak sampai kita menyebut perkara yang dilarang oleh syarak. Bermain-main dengan hal agama. Maka dia ada peraturan. Ini hamba Allah. Orang yang cuba untuk bebas. Sebenarnya mereka tidak bebas. Mereka menjadi hamba kepada benda yang lebih hina. Disebut dalam hadis untuk memahami makna ini. Bila Rasulullah menyatakan ta'isu abdu dinar. Atau ta'isu abdu dirham, ta'isa abdu dinar. Ta'isa abdul khamisah. Celakalah hamba kepada duit dirham. Celakalah hamba pada duit dinar. Celakalah hamba pada pakaian. Nah, hadis dan riwayat yang lain, kata Nabi SAW, bagaimana nilai hamba dia? In u'tiya radiyah wa illam yu'ta lam yardha. Kalau dapat, dia pun seronok. Tak dapat, dia tak seronok. Ini hamba. Bagaimana nilai yang bila Nabi SAW menyatakan celakalah hamba dinar, hamba dirham, hamba pakaian. Hamba kepada perkara-perkara yang menjadi kebanggaan mereka di dunia. Kita sebut dinar, emas. Atau dengan bahasa mudah, kaya lah. Orang yang menjadi hamba kepada kekayaan. Atau menjadi hamba pada pakaian. Atau hamba kepada makanan. Atau hamba kepada apa sahaja yang disukai. Bagaimana disebut sebagai hamba? Bila dia dapat, dia suka. Tak dapat, dia punya marah. Maka ini namanya hamba. Sehingga dia tidak mau bersyukur pada Allah. Dan dia tidak mau bersabar dengan ujian Allah. Kalau dia dapat kekayaan, sombong. Kalau tak dapat, maka dia mengeluh, dia menyalahkan takdir dan sebagainya. Kalau dia dapat kesihatan, dia sombong. Kalau dapat sakit, dia mengeluh, menyalahkan takdir dan sebagainya. Kalangan mereka ada yang menjadi hamba pakaian. Nak pakaian lawa, berjenama. Bahkan kadang-kadang mereka ingin memilikinya dengan harga yang mahal. Ceritakan oleh seorang peniaga. Kita kami tahu macam mana nak main orang kaya. Orang kaya kalau murah dia katakan beli. Lalu kami jual dengan harga yang mahal. Walau benda yang sama kami jual pada pasar awam, menjerit-jerit kami minta harga RM25. Tak ada orang nak beli sebab kata mahal. Orang kaya kami jerit ribu, mereka berebut beli. Kerana mereka beli kerana mahal, bukan kerana nilainya. Sebab nak beritahu dia punya nilai outfit, pakaian dia berapa ribu. Dia seorang hamba Allah. Dia bagi tempat beg yang paling, jaket kulit paling berjenama. Dengan harga ribuan dolar USD. Kemudian, dia nak buat uji kaji. Bagaimana kalau benda ni dia buat sendiri, hanya tak ada jenama. Dengan kualiti, mungkin lebih bagus.
Maka dia pergi ke sebuah negeri tempat dikeluarkan kulit. Dan dia upah orang di situ buat. Sama, cuma tak ada jenama lah. Lebih baik. Dan bezanya hampir 10 kali ganda. Artinya orang-orang yang tertentu boleh memilikinya dengan harga yang murah. Tapi oleh kerana mereka nak berbangga, mereka nak letakkan nilai jenama lebih tinggi. Kalau tak dapat, mereka rasa terhina. Maka ini dinamakan sebagai hamba. Tapi kalau kita dapat, tak dapat, kita tak kisah, ini tak panggil hamba. Ini yang disebut oleh Nabi SAW. Sekiranya in u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Kalau dapat, seronok, tak dapat, marah dia. Dia nak, itu hamba pakaian. Hamba duit, hamba kekayaan, hamba makanan. Dan segala hamba-hamba yang menghabiskan masa dan duitnya untuk kebendaan ini sampai peringkat hilang syukur, akan datang sombong, hilang sabar bila tak dapat. Bukan lebih teruk pada itu. Mereka telah menyalahi syarak itu sendiri. Yang penting mereka dapat benda ni, walau dengan cara apa pun. Dan bila ada satu kajian di IPT, bila pelajar-pelajar perempuan, kita tak kata semua, sebahagian, mereka ingin, mereka menjadi hamba pada pakaian mewah, beg, jenama, kasut. Bagi mendapatkannya, mereka sanggup jual tubuh mereka. Cari apa yang disebut sugar daddy. Hanya untuk dapat beg yang baik, pakaian yang tertentu, kasut yang cantik. Untuk mereka berbangga kawan-kawan mereka. Oh, awak tak apalah, ada orang payung, ada orang bela. Sanggup mereka buat macam tu kerana mereka sudah menjadi hamba pakaian. Hamba pakaian, hamba kepada duit dan sebagainya. Maka Nabi SAW mengingatkan tentang bagaimana budaya ini akan berlaku. Dan Rasulullah menyatakan celakalah mereka. Yang menjadi hamba pada dirham, hamba pada dinar, hamba pada pakaian. Dia punya nilai perhambaannya, kalau sekiranya dia dapat, sombong. Kalau tak dapat, maka dia marah. Dan yang kedua, yang disebut oleh Nabi SAW, idza syika falan taqasha. Bila dia diuji sedikit dengan ujian Allah, maka dia seperti hilang panduan dia. Nak tahu orang tu hamba tak hamba? Kalau dia hamba Allah, kalau dia uji oleh Allah, buslah dia, kompas dia nampak Allah. Macam mana pun dia diuji, dia akan ngadu pada Allah. Ini kita tahu dia bukan hamba pada kekayaan. Dia bukan hamba kepada makanan. Dia bukan hamba pada pakaian. Tapi orang-orang yang namanya hamba pada semua benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, bila diuji dengan satu ujian sahaja, dia tak akan kembali pada Allah. Tak akan. Dia cuma meroyang seorang dia. Marah-marah, menjadi orang yang tak betul. Kerana dia hamba pada benda. Sebab hamba Allah, Allah tak biarkan dia dalam masalah, melainkan Allah akan ambil dia untuk dekat dengan Allah. Itu kita nak tengok nilai kita sendiri. Kalau kita ada masalah, apakah kita kembali pada Allah? Ya, maka kita hamba Allah. Yang kita dapat selama ni tidak mempengaruhi nilai perhambaan kita. Kerana kita sedar kita nak mengadu kat siapa. Tapi kalau orang-orang yang mencari mata benda ini, lalu Allah Ta'ala uji mereka, sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ أَخَذْنَا مِنْهُ بَغْتَةً فَإِذَا kata Allah, sehingga kami berikan kepada mereka apa je mereka nak. Apa mereka nak? Fatahna alaihim kulla syai'. Kami beri, mereka nak apa jadi, dapat. Thumma akhadnahum baghtata. Lalu kami ambil secara mengejut semua. Fa izahum mublisun. Tiba-tiba mereka menjadi orang yang paling berputus asa. Terus tak nampak Tuhan. Kecewa. Itu beza orang yang disebut hamba. Allah beri belaka. Kemudian Allah akan uji dengan tarik. Akhadnahu baghtata. Kami tarik mengejut. Fa izahum mublisun. Lalu jadilah mereka orang yang paling berputus asa. Tapi kalau kita tengok kalangan kita, yang Allah limpahkan dengan nikmat, kemudian Allah tarik mengejut. Lalu mereka dengan cepat dan drastik mengadu pada Allah, ini bukan hamba pada benda. Dia hamba Allah. Dia hamba Allah. Sebab itu dia mengadu pada Allah. Dia sihat, tiba dia cabut kesihatannya, dia mengadu pada Allah.
Dia tinggi pangkat, dicabut pangkatnya, dia mengadu pada Allah. Inilah hamba Allah. Mungkin dia buat kesilapan-kesilapan. Mungkin Allah nak jadikan dia kembali pada fitrahnya. Kalau tidak, dia akan hanyut dengan apa yang dia perolehinya. Dan itu Allah uji dia supaya dia kembali mengadu pada Allah. Dia sihat, dia ibadat tak berapa banyak. Dia sakit banyak ibadat. Dia mungkin dalam situasi ini, ibadatnya tak berapa fokus dan cemerlang. Maka datang ujian, ibadatnya makin fokus dan cemerlang. Kerana Allah sayang dia. Sebab itu, kita dah cerita kisah salah seorang daripada pemuda zaman Nabi Musa. Kita ulang untuk kita faham makna bagaimana seorang itu memang bukan hamba pada mata benda, tapi hamba Allah. Laki ni kata, wahai Musa, aku nak kaya. Kata Musa AS, kamu nak kaya depan ke nak kaya belakang? Manusia ni dia ada pusingan order dia. Dia mungkin berjaya dulu, kemudian gagal, atau gagal dulu, kemudian berjaya. Ini secara umum. Ada orang, kita tengok dia kaya dulu, dia berjaya dulu, tinggalkan kawan-kawan dia. Lepas tu kawan-kawan dia pula tinggalkan dia. Dia akan ke belakang balik. Ada orang cerdik dulu. Lepas tu dia bodoh kemudian. Ada orang bodoh dulu, kemudian cerdik kemudian secara ukuran peperiksaan. Ada orang kita nampak dia sakit dulu, kemudian sihat kemudian. Ada orang yang dia sihat dulu, sihat kemudian sakit. Ada yang sakit kemudian sihat. Umumnya begitu Allah bagi. Ada yang Allah bagi berterusan, ada. Tapi secara umum sunnatullah. Laki ni kata, wahai Musa, saya nak kaya. Kata Nabi Allah Musa, kerana Nabi Musa melihat secara umum, awak nak kaya mula-mula ke nak kaya belakang? Dia kata, saya nak kaya mula-mula. Usia sekarang saya nak kaya. Saya tak nak kaya waktu tua. Nak kaya masa muda. Dia kata, Musa, baik, aku doakan. Kan dia doakan. Maka orang ni pun kaya. Dan Nabi Allah Musa menunggu berapa tempoh. Nabi Musa tahu dia akan jatuh. Sikit-sikit akan jatuh. Kita tengoklah mana-mana kedai viral ke apa. Dia naik, lepas tu dia jatuh. Itu sunnatullah. Perkara biasa, bukanlah perkara pelik. Jadi, tiba-tiba orang ni tak jatuh-jatuh. Musa AS pun hairan. Kenapa dia tak jatuh? Maka Musa panggil dia. Saya nak tanya awak. Secara sunnatullah. Orang mula-mula kaya, kemudian dia akan turun. Tapi kamu aku nampak tak turun. Dia kata, wahai Musa. Dengan kekayaan ini, aku letak semua pada jalan Allah. Semua hak Allah. Semua pada benda yang Allah perintah. Aku sibuk dengan benda tu. Lalu kata Musa, kerana itu kamu dikekalkan kaya. Kadang-kadang bila orang tu ada kuasa, orang tu ada harta, orang tu ada ilmu, dia mengambil bahagian dia terlalu banyak. Sehingga dia lupa meletakkan bahagian yang syariat suruh. Kalau kita ada kuasa, adalah bahagian kita, dapatlah duduk rumah besar sikit, orang ada kuasa, kenderaan, driver, ada. Itu sedikit bahagian kita. Tapi kalau kita jadikan bahagian kita terlalu banyak, daripada bahagian yang patut kita buat, Allah akan ambil balik. Pemimpin dia akan jatuh. Tapi waktu dia naik, dia ambil sikit bahagian dia. Siapa pun jadi pemimpin, dia adalah bahagian dia. Tetapi dia banyak beri hak orang lain. Dengan kepimpinannya, Allah akan kekalkan. Kita kaya. Dia kaya, kita beratlah menikmati sebahagian daripada kekayaan kita. Berhak. Dan Nabi SAW juga menyebut, Inna Allaha ahabba idha an'ama ala abdihi an yara athara ni'mati alaihi. Allah suka, kalau Allah beri satu nikmat pada hambanya, Allah nak tengok mana dia nikmat tu pada batang tubuhnya. Ya, kita kaya, tuan-tuan, kita ambillah sebagai hak kita. Kita beli kereta, rumah, kita makan lebih baik. Tapi bahagian lain banyak tak kita bagi? Kalau banyak kita bagi, kita kekalkan kekayaan. Tapi tak, bahagian orang semua tak bagi. Rumah kita pun atas bukit. Bukan suka, bukan rumah. Akhirnya Allah akan ambil. Sebab apa? Kita tidak amanah. Orang ada ilmu pun sama. Tetapi bila kita ada ilmu, adalah bahagian keuntungan kita sikit. Dah orang ada ilmu, mungkin berjalan dia pun dikelilingi. Dia arak. Makan pun beridang. VIP sikit lah. Okay, dia akan ambil sebahagian-bahagian dia. Tapi apakah dia mengambil seluruh dengan ilmu tadi, dia manipulasi untuk ambil semua bahagiannya. Kemudian Allah akan, kalau dia buat, Allah jatuhkan dia. Dia tidak lagi nampak berilmu.
Tapi kalau dengan ilmu yang Allah beri pada dia, dia benar-benar beri pada masyarakat. Dia tegur, dia nasihat, dia ingatkan. Dan seluruh masanya sibuk ke arah itu, maka Allah kekalkan ilmu dia. Sehingga di mati Allah masih angkat dia sebagai orang berilmu. Dan ini bagaimana nikmat Allah yang perlu kita kongsikan. Jadi kalau Allah beri kita kelebihan, apakah tuan-tuan mengambil bahagian yang kelebihan dia banyak untuk tuan-tuan? Atau sikit? Atau tuan-tuan ambillah sikit lalu beri pada orang banyak untuk menjadi rahsia kekal nikmat. Saya sihat. Alhamdulillah sihat. Baik, sihat tadi adalah keuntungan saya sikit. Boleh jalan sana, jalan sini. Sihat. Bila pergi jauh sikit Langkawi ke. Boleh pergi ke jauh-jauh sikit lah. Kerabu ke, Kerabi ke. Mana lah tempat. Jauh. Dan bila kita sihat tadi, lalu kita tak guna bahagian untuk menguatkan agama kita. Tapi untuk nafsu kita beri banyak, Allah tarik kesihatan kita. Tapi kalau kita sihat. Memang sewajarnya kita sihat, ambillah sebahagian hak kita orang sihat, boleh jalan sana, jalan sini. Tetapi kita tahu sihat ini sebagai amanah Allah beri. Untuk kita gunakan dalam perkara-perkara yang Allah perintah. Dengan sihat kita beribadat. Dengan sihat kita bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Dengan sihat kita bantu orang yang itu dan ini, kita ziarah orang sakit. Maka Allah kekalkan sihat kita dalam tempoh yang panjang. Jadi isunya ialah sihat nikmat Allah bagi. Kita boleh ambil bahagian kita. Tapi jangan terlalu banyak. Kerana setiap nikmat ada tanggungjawab dan ada amanah. Tuan-tuan sebutlah nikmat apa? Tuan-tuan ada tanggungjawab dan amanah. Tuan-tuan ada anak-anak. Allah beri nikmat anak ramai. Ni anak 11. Nak tunggu nombor 12 tahun depan. Ramai anak kita. 11 nak masuk 12. Kadang-kadang kita terujung anak dah sebut. Saat tahun depan lagi 2 orang saya tambah. 2 orang tambah. Anak dia. Kembar. Baik. Anak-anak ini amanah Allah. Kita boleh menikmati keseronokan anak-anak. Boleh main, gurau sendiri. Tapi kita juga tahu anak ini sebagai satu amanah Allah. Untuk kita siapkan dia menjaga agama Allah. Mereka ini kita patut letakkan dia untuk jaga agama Allah. Kita mengajar dia ngaji. Kita ajar dia solat. Kita suruh dia belajar. Kerana dia akan menjaga agama Allah. Dia akan menjadi benteng pada Islam. Dan kita dah tua. Tiba-tiba kita jadikan anak ini semua bahagian kita. Dia ada kerja untuk kita semua. Tidak ada bahagian agama. Maka Allah tarik nikmat. Anak kita tak berkhidmat pun dengan kita. Sikit pun. Sebab kita menggunakan semua untuk hawa nafsu kita. Jadi perhatikan setiap nikmat yang Allah bagi. Ada nilai perhambaan nikmat. Allah beri ilmu, Allah beri harta, Allah beri pangkat, Allah beri kesihatan, Allah beri anak-anak ramai. Ada amanah yang tinggi. Tanpa kita menolak, boleh kita menikmatinya. Sebahagian nikmat Allah beri, tapi bukan semua. Kalau saya kata saya kaya, saya boleh nikmatlah apa yang saya dapat dari kekayaan. Tapi jangan semua. Ada hak orang lain. Hak zakat. Hak sedekah. Hak sekian-sekian. Kalau kita beri, Allah kekalkan kekayaan kita. Kalau tak bagi, Allah akan ambil. Dan cerita orang Allah Ta'ala ambil ni bukan cerita yang seorang dua berlaku. Ramai berlaku. Yang ada kuasa lalu tak beri bahagian kekuasaannya untuk rakyat yang Allah perintahkan. Bukan ditipu rakyat. Maka akhirnya dijatuh dengan penuh hina. Sama juga saya sebut contoh-contoh lain. Supaya kita tahu, di dalamnya ada nilai perhambaan kita pada Allah dengan setiap kelebihan yang Allah beri pada kita. Tuan-tuan ada lebih masa, lapang. Tak sibuk macam orang lain. Orang lain sibuk sana, sibuk kita. Alhamdulillah Allah lapang. Baik, tuan-tuan boleh menikmati sebahagian masa lapang untuk tuan-tuan. Tapi sebahagian lagi amanah Allah untuk kita buat menjaga agama Allah. Kalau kita gagal, akhirnya Allah ambil kelapangan kita, lalu kita jadi orang sibuk. Sehingga tak sempat untuk kita hatta menikmati untuk diri kita sendiri. Itu tentang Ta'isa Abdul Dinar. Kata Imam Abu Amru bin Najid, atau namanya Ismail bin Najid. Dalam naskah asal disebut Abu Amri bin Najid. Dia sebut, jangan mencintai seorang yang mengerjakan ubudiyah sehingga dia dapat menyaksikan perbuatannya, memperoleh kurniaan dan keadaannya memperoleh tuntutan. Baik, ini terjemah yang kata ada agak salah sikit, silapan. Maksudnya, saya baca dalam kalam dalam bahasa Arab. Kata Abu Amri ibn Najid, la tasfu li ahadin
La tasfu li ahadin min qadamu fil ubudiyyati hatta yushahida a'malahu indahu riya'an wa ahwalahu da'awi. Maksudnya, tidak dianggap seorang berada pada nilai perhambaan sehingga dia melihat amalan-amalan di sini itu semuanya riak dan keadaannya semua dakwaan yang tidak dibuktikan. Apa maksud? Maksud tuan-tuan, dia melihat amalan ini tidak sempurna. Dia buat ibadat tu, dia tak kata, oh amalan aku Tuhan terima. Dia rasa mungkin amalan kau Allah tolak. Mungkin ada riak di dalam amalan ini. Untuk dibaiki. Dan dia juga melihat bahawa apa yang dilakukan keadaan dirinya, ahwalu, ibadat dan sebagainya, hanya bentuk dakwaan yang kosong. Artinya dia tidak pernah, dengan bahasa mudah, dia tidak pernah melihat kesempurnaan dalam ibadat dan ketaatan kepada Allah. Kita kan buat sikit tapi nampak sempurna. Sebab tu kita tak kisah kadang-kadang buat. Sebab kita buat sikit je nampak sempurna. Dapat solat Jumaat sekali dah cukup untuk setahun. Simpan tahun depan pula buat. Kita dapat menuntut ilmu 2 kali cukup lah. Tahun depan pula menuntut ilmu. Kita nampak cepat sempurna. Tetapi orang-orang yang namanya ubudiyah, dia tak pernah rasa sempurna amalannya. Bahkan dirasakan dalam ibadatnya ada yang merosakkannya seperti riak. Dan dia merasakan apa yang dia sangka baik itu cuma dakwaannya sahaja. Tapi di sisi Allah dia tak tahu. Macam mana amalan awak haji, macam mabrur, itu cuma dakwaan. Hakikat saya tak tahu. Ya awak ni saya tengok haji awak ni macam ni mabrur baik. Itu cuma dakwaan. Di sisi Allah segala ilmu tersebut. Saya tak berani kata saya haji mabrur. Saya pun tak berani kata dia haji dia tak mabrur. Saya tak berani. Sebab ini cuma dakwaan. Keputusannya ada dengan Allah. Kita kan boleh mendakwa apa-apa pun. Kita bila masuk atau membuat sesuatu, kita pun dakwa saya akan begitu, begini. Tapi hakikatnya hanya Allah tahu. Kalau hari ni, tuan-tuan diminta agak-agak, apa kedudukan kita di sisi Allah? Saya insya Allah mungkinlah hebat sebab saya tak pernah buat maksiat. Itu dakwaan. Kerana kita tak tahu hakikat. Apa kesalahan kita. Baik, ibadat awak apakah Allah akan terima? Saya tak boleh cakap. Timbang pada ibadat saya ada riak dan sombong. Yang mungkin rosak. Saya tak tahu. Maka inilah dia orang-orang yang berada pada maqam ubudiyah. Dia tidak pernah nampak sempurna ibadat dia. Sebab tu orang ni tuan-tuan tak akan berhenti ibadat. Tak akan. Orang-orang yang bila buat ibadat dan dia berhenti, dia tak ada nilai ubudiyah. Sebab dia rasakan apa dia buat sudah sempurna. Kita kadang-kadang dah ngaji Quran lama dulu. Dah tak ulang dah. Rasa dah okey. Walau kalau kita mengadap balik Tok Guru, banyaknya salah Quran. Kerana kita tak berada pada maqam ubudiyah sebenar. Saya dah mengaji Quran dulu. Dia khatam dah. Tak agak-agak kalau awak ada peluang untuk mengaji lagi dengan seorang Tok Guru. Awak nak tak nak? Oh tak nak. Apakah awak rasa bacaan awak dah okey? Cuba test sikit lah cari seorang ustaz-ustaz. Baca selai satu muka. Kata ni macam kena belajar daripada awal balik ni. Kenapa? Sebutan kita salah dan sebagainya. Tentang kita, dalam ibadat ini kita kena refresh balik. Bukan sebahagiannya kita berusaha untuk mulakan daripada awal balik. Tak ada cacat celah dan tak ada ruginya. Kita pula dah pencing, tak ada apa dah komitmen. Misal contoh. Kenapa tak mengaji balik? Betulkan balik. Dulu ada gigi, gigi dah kurang. Dulu tuan-tuan mata fokus bagus, mata tak boleh nampak. Takut baca Quran, dah double line dia. Dengan ada bimbingan tadi, kita dibetulkan. Kerana kita, perangai kita manusia. Dah dapat, kita dah semacam terbiasa, dah okey, kita ikut flow dah. Dalam ibadat bukan begitu. Ibadat dia kena tajdid. Perbaharui. Semua kena tajdid. Kena ulang balik. Untuk dapat kesempurnaan. Hatta kita kalau buat umrah, buat haji pun sunat ulang. Untuk dapat kesempurnaan. Sebab kita mungkin lupa kesalahan apa kita buat dulu. Saya dah pergi umrah, okey lah tu. Tak, cuba pergi balik. Pergi balik, dulu silap. Saya silap mungkin sini. Di sini saya baiki. Oh, dulu saya silap. Penerangan tu dah betul. Saya salah dengar. Akhirnya, mengetahui baru pun cerita. Oh,
Kita perlu perbetulkan. Kalau demikian, bagaimana kita perlu perbarui? Semua tajdid lagi. Jadi ini nilai ubudiyah. Dia orang ubudiyah ni, dia tak pernah nampak ibadat sempurna. Kata Abdullah bin Manazir, hamba adalah seorang yang tidak menuntut khidmat untuk dirinya. Bila dia masih menuntut khidmat, maka dia telah menjatuhkan batasan ubudiyah dan meninggalkan adat. Baik, antara nilai ubudiyah, berusahalah untuk kita melakukannya sendiri tanpa khidmat orang lain. Nabi SAW, antara baiat Nabi. Nabi kata, kalau boleh kamu jangan minta tolong. Hatta kalau jatuh cemeti, ambil sendiri. Tetapi bila kita nak jadi orang yang tawadhu, rendah diri dan hamba, ada pekerjaan, ya kadang-kadang orang nak khidmat dengan kita lah. Atas sebab kita tetamu, atas sebab kita seorang guru, atas sebab kita orang tua. Ya, dia ada kelebihan dia dalam berkhidmat pada kita. Tetapi kalau benda-benda kita bimbang, bila kita dah terbiasa dia khidmat, ada benda kita tak, kita dah ego dah untuk buat sendiri. Dah ego kita tak nak. Kalau tak nak buat, saya tak akan buat sebab saya tak biasa buat benda ni. Contoh kalau kita sebagai suami, kita dah biasa isteri kita hidang makanan, dah biasa dah. Tak hidang makanan, tak makan, lapar ke buluh situ. Mana makanan aku? Marah. Kalau bini dia lewat balik, perang besar. Sebab tak hidang makanan. Walau dia boleh, dia cedok sendiri, letak atas meja makan. Maka dia ada nilai ubudiyah itu. Nilai. Tapi kalau dia dah terbiasa begitu, dia layan. Tiba sekali tak dilayan, marahnya lain. Lain macam. Sebab itu bila kita nak membina ubudiyah, ada benda-benda yang kita boleh dikhidmati, dilayani. Tapi kita memilih untuk buat sendiri. Itu yang Nabi SAW buat sendiri. Nabi jahit baju sendiri, jahit capar sendiri. Bukan Rasulullah tolong kerja rumah isterinya. Walaupun itu bukan kerja Rasulullah SAW. Tapi untuk mendapat maqam ubudiyah. Kalau kita dapati seorang suami, dia tak ada cacat celanya untuk cedok makanan sendiri. Kalau isteri nak cedok, alhamdulillah, isteri nak khidmat. Isteri dia suka. Kalau isteri dia lambat, dia pun lapar. Dia pun jadi orang tak kisah. Cedok sendiri, ambil kuah makan. Ya. Isteri dia tu dia dah kenyang. Atau lebih baik dia pula tolong hidang ke isteri dia. Abang dah hidang. Dah masak sekali ni. Maka orang yang membiasakan benda ni, dia ada jiwa tawadhu. Dia ada ubudiyah. Dia suruh isteri dia buat air misalnya. Isteri dia abang, kejap lagi rasa macam pening kepala, sakit perut. Kita pergi buat air, buat 2 gelas sekali dengan dia sekarang. Ni air untuk awak. Ni air untuk saya. Kenapa? Kita dah biasa dengan maqam ubudiyah. Kan orang berada pada maqam ubudiyah, dia tak ada masalah tidak dikhidmati. Bahkan dia boleh bertukar swing untuk khidmat walau dia layak untuk dikhidmati. Itu yang berlaku pada Nabi SAW, pada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ini Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar seorang sahabat yang alim, yang mulia, yang kaya. Dia kalau orang nak musafir dengan dia bagi satu syarat. Dia bagi beberapa syarat. Syaratnya ialah dia tidak dilayan, tapi dia yang akan melayan. Awak nak musafir dengan saya, syaratnya saya akan melayan awak semua. Siapa pun awak, saya tak kisah. Syarat kedua ialah awak jangan keluar duit. Saya je keluar duit. Kalau nak musafir dengan saya. Kalau tidak, awak musafir dengan orang lain. Duit pun saya keluar, layang pun saya. Maka siapa pun yang bermusafir dengan Abdullah bin Umar, sahabat yang mulia, melainkan dia akan dilayan oleh Abdullah bin Umar. Kenapa nak buang sifat sombong? Dia boleh layan. Kalau orang kita tengok, yang biasa kita layani, and then dia boleh melayani kita pula, berarti dia tidak ada sifat sombong dalam diri dia. Tapi kalau dia dilayani, dia tak akan layan orang. Ni kalau tak, memang tak adil lah dia. Tak mungkin buat. Sebab itu kita suka ambil contoh dalam rumah tangga. Kalau tuan-tuan tengok dalam rumah tangga, tuan-tuan boleh kembali layan isteri. Jadi tuan-tuan ada jiwa tawadhu. Dia tak boleh, saya memang kahwin, suruh layan saya. Keturunan saya tak boleh macam tu. Keturunan saya memang dia layan. Tidak dayuh saya. Yalah, kita cedok nasi, letak dalam pinggang, bagi ke bini. Orang ambil gambar pula, nampak queen control. Dia upload pula. Ni laki ke atau dayus. Ini orang tak faham tentang makna tawadhu. Kalau dia faham, ini disebut oleh Abdullah bin Manazir, dia tidak ingin pun dia khidmat. Cuma oleh kerana kita sebut, setengah orang khidmat sebab nak dapat kelebihan pahala.
Sebagai seorang isteri, dia nak dapat khidmat kelebihan tadi. Sebagai seorang anak murid, dia nak dapat pahala khidmat pada tok guru dia. Sebagai orang muda, kita nak dapat pahala kerana khidmat pada orang tua. Kelebihan tadi, kita pun terpaksa biarkan untuk dia dapat kelebihan. Namun kalau dia tak, kita boleh buat. Kita jatuh satu barang, orang berebut nak ambil. Sebab pada kedudukan kita, mulia pada pandangan dia. Tapi kalau dia tak ambil, kita tak ada masalah turun untuk ambil sendiri. Ini orang-orang yang ada ubudiyah. Dia tidak menuntut untuk dilayani. Tapi kalau orang layan itu secara sukarela. Bukan dia yang arahkan dan tuntut. Bukan dia marah bila dia tidak dilayani. Kata sahabat Abdullah, tidak layak seorang itu dianggap berada dalam ubudiyah sehingga dia nampak miskin tiada pengaruh kemiskinan, kaya tiada pengaruh kekayaan. Apa maksudnya? Kata bila orang selalu beri alasan, saya ustaz bukan tak nak derma tapi saya miskin. Maka orang ni dia telah melihat miskin tu ada pengaruh. Maka dia belum sampai hak ubudiyah. Kerana orang-orang yang berada dalam ubudiyah, tidak ada satu pun boleh mempengaruhi dia. Kalau dia miskin, dia tetap ibadat. Kalau dia kaya, dia tetap ibadat. Kalau dia sakit, dia tetap ibadat. Kalau dia berada di luar, dia tetap ibadat. Sebab dia adalah orang berada dalam makna ibadat sebenar. Ada orang kita, saya kaya baru saya buat. Ada ni pula ustaz, kalau saya ada masa baru saya buat. Orang-orang yang menunggu celahan-celahan, peluang-peluang tertentu. Ini bukan makam ibadat. Ini bukan makam ubudiyah. Ada orang berada pada makam ubudiyah, dia mengetahui waktu untuk buat ibadat tanpa ada yang menghalang. Dalam musafir dia buat ibadat. Dalam musafir dia tak ada masalah. Dia, kalau kita sebut dulu tuan-tuan contoh ulat buku lah. Orang jenis kaki baca. Dia bukan jenis duduk pustaka je baca buku. Hidup rumah baca buku. Kadang-kadang dia travelling, dia musafir bawa buku. Kerana dia memang orang yang sentiasa baca buku. Orang macam kita pula mungkin baca buku sebab periksa, habis periksa buku ke mana. Kita ke mana, buku ke mana. Sebab kita cuma dibentuk dengan suatu keadaan. Periksa. Tapi orang betul-betul minat baca buku. Dia tak akan dibentuk dengan keadaan. Kat mana pun dia baca. Sama juga makam ubudiyah. Orang makam ubudiyah dia tak akan melihat pengaruh miskin menyebabkan ibadatnya kurang. Atau pengaruh kaya ibadatnya kurang. Atau pengaruh pangkat ibadatnya kurang. Ini Umar bin Abdul Aziz. Dia jadi khalifah. Kata khalifah ni sibuk lah. Sibuk. Setiap malam dia qiyam mulai 100 rakaat. Setiap malam. Walau dia khalifah. Sibuk. Dengan isterinya, dengan anak-anaknya. Ni anaknya ramai. Dia kata 15, ada kata berapa belas. Tak pernah disibukkan kerana anak untuk kurang ibadat dia. Tak ada. Ini kerajaan yang luas. Sehingga waktu Umar bin Abdul Aziz memerintah hampir lebih daripada 2/3 dunia bawah kerajaan ni. Tidak pernah mengurangkan nilai ibadat daripada Allah. Tak pernah. Ini orang yang makam ubudiyah. Kuasanya tidak mempengaruhi dia dalam ibadat. Kita baru semalam ketua kampung. Hari ni tak ke masjid tau. Kita baru semalam baru jadi AJK. Baru jadi AJK baru. Bukan bok. Dia punya sibuk lain macam. Kuliah 2 bulan pun dia. Baru jadi AJK. Kita tak boleh nak absorb. Tak boleh nak serap pengaruh dalam diri. Kata orang-orang yang memang makam ubudiyah. Datanglah sibuk macam mana, makam ubudiyah tidak berkurangan. Ini Abdul Rahman bin Auf. Dia kalau rombongan perdagangan dia datang, macam orang nak serang Madinah. Punya ramai. 700 ekor unta. Mungkin lebih pada tu. Bayangkan kalau kita sebut hari ni 700 lori kontena masuk. Itu sehingga orang Madinah keluar, menyangka Madinah hendak diserang. Ramai rupanya, ini semua perdagangan, barang-barang untuk Abdul Rahman bin Auf. Dia punya kaya. Tapi apakah pernah dia terlepas walau 1 rakaat salat berjemaah bersama Nabi SAW? Tidak pernah. Apakah dia pernah terlepas salah satu daripada perang bersama Nabi SAW? Tidak pernah. Yang berkesudahan ditempang kerana kesan dalam perang Uhud. Dia orang kaya yang tempang. Dalam perang Uhud, dia terkena tikaman, tombak, panah, sehingga kakinya tempang. Dia tak pernah malu kerana kaki ini berjuang pada jalan Allah. Kekayaannya tidak mengurangkan walau 1 rakaat sembahyang jemaah. Itu tuan-tuan. Bukan kata kurang 1 rakaat. Saat tahun ni tak sempatlah berjemaah. Ustaz sibuk no. Tahun depan lah berjemaah. Macam mana makan ubudiyah kita? Baru sikit.
Baru naik, kalau cikgu baru naik penolong kanan. Dah sibuk dah dia, tak ada dah. Penolong kanan. Belum pengetua. Belum jadi pengarah pendidikan. Dia punya swing dah jauh. Kerana kita tak berada pada maqam ubudiyah, kita tak tahu ibadat ni masa untuk siapa? Ini untuk Allah. Masa kita bersama Allah. Betul, kalau kita bagi analogi mudah je. Sultan panggil kita, tuan-tuan darah anggap semua masa lain sia-sia, mereka masa dengan Sultan. Sibuk macam mana? Ni tuanku telefon, datang sini. Tuanku nak cakap, kita nak cakap, tuanku saya sibuk, tuanku panggil yang lain boleh? Kalau tuan-tuan berani cakap, dia cakap. Tak ada orang akan cakap macam tu. Melainkan mereka melihat, semua kesibukan lain tak ada nilai. Di hadapan kesibukan orang paling tertinggi panggil dia. Betul ya? Panggil kita ibadat ni Allah, hayya ala solah. Allah panggil. Apakah kita rasa ada kesibukan lain lebih hebat pada itu? Melainkan kerana kecatatan maqam ubudiyah kita. Orang ni yang disebut oleh ulama, dia terkesan. Dengan miskin terkesan, dengan sakit terkesan, dengan kaya terkesan. Ini semua jadi alasan dia. Sedangkan orang yang benar-benar ubudiyah, tak ada satu pun alasan. Bini dia beranak pun bukan alasan. Kau dikahwin pun bukan alasan. Kalau dia perlu buat banyak hal-hal kemaslahatan dirinya, bukan itu alasan juga. Bukan dia malu untuk beri alasan tadi. Sebab dia akan cari jalan. Jadi sebab orang beriman cari jalan, orang munafik cari alasan. Dalam agama, jangan ikut orang munafik. Sentiasa cari alasan. Untuk sedapkan hati mereka. Mereka menyangka Rasulullah tak tahu. Setiap kali mereka tidak hadir pada keadaan yang Rasulullah SAW suruh. Bagi datang jumpa Rasulullah beri 1000 alasan. Alasan ni, semua alasan. Tapi orang beriman, mereka malu untuk beralasan. Tapi mereka cari jalan. Dan kita dalam taat pada Allah, carilah jalan. Betul. Kadang-kadang tak boleh, memang terpaksa. Tapi dalam kepala fikir, mana pula kita nak celok? Kerana kita akan cari jalan. Kita malu untuk beri alasan tu berulang kali. Kita kalau dia pekerja baik, tiap hari dia nak cakap dengan bos dia, bos jalan jam. Tuan-tuan sebagai bos, tuan-tuan rasa apa pekerja ni? Memang betul kita mau tahu jalan jam, bukan kita tak tahu. Tapi dia ada tak cari satu usaha untuk menanganinya? Kalau setiap hari dia datang lambat, dia cakap dengan tuan-tuan jalan jam. Jalan jam. Memang tuan-tuan tahu ni, kita duduk bandar besar, memang jalan jam. Tapi kita juga tahu ada solusi kalau dia keluar lebih awal sikit. Saya tak jam. Kalau dia keluar awal sikit. Dan dia tak pernah usaha ke arah tu. Itu beri alasan. Saya ingat dulu zaman saya cikgu. Ada kawan saya duduk jauh. Dia akan sampai sekolah pukul 8. Kita ni 7.25 dah start kelas. 7 dah ada. Kadang-kadang saya solat subuh di sekolah. Subuh sekolah dah ada kat sekolah. Alhamdulillah tak ada dah rekod lambat tak pernah. Sahabat saya datang lambat. Saya pun tanya, Syekh, entah lambat kenapa? Pak Ana duduk sekian, jarak umur lebih kurang dekat 60 km macam tu lah. 40 km. Pulang. Dia tak nak beli sewa rumah dekat. Sebab dia kedah ada rumah tu. Okay lah. Jimat duit. Mama dia tak pernah tegur. Akhir dalam mesyuarat dia tegur. Tapi untuk ni baguslah dia tegur dengan. Dia taklah sakitkan hati orang. Dia tegur secara integriti, tanggungjawab, persoalan, amanah. Dia cakap tentang nilai-nilai agama. Bila dia dengar, dia datang ke insafan. Dia pun tahu salah, bukan tahu. Dia orang ada agama. Akhirnya dia boleh sampai awal. Kerana dia akan bertolak 4 pagi. Tak kira, saya nak duduk bila 4 pagi dah bertolak. Dulu dia bertolak lepas sampai subuh pukul 6.30. Memanglah sampai pukul 8, jam setengah. Dia boleh ubah. Akhirnya kita tengok. Kalau orang tu memang orang yang punya integriti. Dia tak mungkin redha dengan alasan yang sama. Walaupun nampak macam kuat, bagi dia tak. Dia akan cari jalan. Dan saya kata, saya ada alasan kuat. Untuk kata, oh saya tak nak buat ni. Tapi kalau saya benar-benar dalam maqam ubudiyah, saya tetap cari jalan. Jalan sampai saya dapat buat satu hari nanti. Saya tak lagi haji, duit tak ada. Daftar kota pun 100 tahun. Tapi saya tak akan berdiam diri. Kalau saya tahu kewajiban saya. Ini sebagai contoh haji lah. Jadi duit tak banyak. Nak pergi tabung haji murah sikit 12,000. Daftar. Tapi dah lambat daftar. Tengok tahun 2000, 2023, 2123. Tapi
Habis daftarlah. Kalau kau ada hujah ni. Tapi oleh kerana iman kita betul, kita akan cari jalan. Kita tak tahu merayu. Kita tak tahu. Itu jalannya. Saya akan merayu. Kau ada kenal-kenal orang. Kalau boleh replace. Kalau boleh sekian. Kalau ikut tu tak boleh, lalu saya kumpul duit. Mudah-mudahan Allah berkati rezeki saya. Saya niat meniaga untuk melaksanakan ibadah haji. Bagi contoh. Saya akan terus cari jalan sehingga Allah rezekikan saya satu hari nanti. Kata orang beriman tak akan selesa dengan alasan. Haji tak pergi haji. Atau pakcik tak pergi haji. Ambat lagi Ustaz, 100 tahun. Tapi pakcik buat apa? Tunggu je lah. Kita katakan makam ubudiah dia masih cacat. Sebab kita tuan-tuan dalam panggilan Allah, kita tak mungkin tunggu. Kita tak sabar untuk menerima panggilan Allah. Ikut mana kita ciloklah ke mana. Boleh, ikut mana kita boleh pergi, saya akan pergi. Kalau pergi sekadar untuk angkat beg pun saya pergi. Angkat beg. Kenapa saya tahu ini kewajipan saya. Begitulah contoh ubudiah. Jadi orang yang ubudiah, orang bukan yang tenang dengan alasan. Alasan bukanlah jawapan. Bagi orang munafik, alasan itu jawapan. Bagi orang beriman, alasan bukan jawapan. Alasan cuma satu tempoh bertenang seketika untuk dicari jalan lain. Dia tempoh bertenang sekejap. Tapi kita pun fikir, kok mana kita boleh buat? Oh tak apalah. Tak boleh pergi kuliah. Cara offline, online kita buat. Maka tak pernah ada satu alasan yang menang atas kita. Jangan biarkan alasan menang mengatasi kita. Karena orang beriman alasannya di bawah bukan di atas. Kita yang kontrol alasan, bukan alasan kontrol kita. Kata Abu Ali Daqqaq bahawa Nas Al-Abadhi mengatakan nilai seseorang yang menyembah, yang beribadat tergantung dari yang disembah sebagaimana kemuliaan. Baik. Kita kalau sebut mulia, sejauh mana kita melihat tuntutan itu mulia. Dan sejauh itulah kita akan memperhambakan diri pada Allah. Dan kalau pada sisi kita besarnya perintah Allah, saya tinggilah komitmen kita nak ubud. Tapi kalau kita sendiri melihat perintah Allah itu kecil, kan itu kita tak ada komitmen pada ubud. Bagaimana kita melihat perintah Allah? Saya tahu orang-orang yang berebut sah depan sebab dilihat kemuliaan sah depan. Dia nampak besar. Dia tak akan biarkan diri duduk sah belakang. Tak akan. Dia sanggup datang awal pun tak apa. Kerana dia memuliakan benda itu, kerana ilmu yang dia ada, dan itu dia akan buat. Tapi orang tak tahu. Dia datang awal pun hidup belakang. Dia tak akan membesarkan benda itu. Dia tak akan berebut. Dia datang awal. Tapi hidup belakang sekali. Maka ini yang disebut makna ubudiah. Sejauh mana kita melihat benda tu nilainya, maka dengan itu kita akan memuliakan. Sebagaimana makrifat juga. Sejauh mana kita kenal dia, sejauh itulah kita akan menghargainya. Contoh kita, kalau tahu ular tu berbisa, makrifat kita kenal ilmu. Maka duduk dalam, walau duduk dalam sarang pun kita bimbang. Walaupun jauh daripada kita. Kerana kita tahu dia bisa. Tapi orang tak tahu. Kadang-kadang dia rasa selamat pegang ular, walau dia mungkin dia patut mati. Sebab apa? Dia tak ada makrifatnya. Kita bila ada makrifat, kita tahu bahaya. Bahaya buat dosa. Akan ketagih. Sebab tu kita takut. Orang yang tak ada makrifat, tak apalah buat dosa Ustaz. Nanti tua-tua kita taubat lah. Sebab dia tak tahu bagaimana kesan dosa pada hidup. Dia ingat senang-senang dia boleh taubat macam tu. Kita yang tahu ni takut buat maksiat. Takut tergelincir, tak boleh patah balik. Kerana makrifat. Maka begitu makna ubudiah. Kata Abu Hafs, ubudiah ialah hiasan seorang hamba. Bila dia meninggalkan, maka tidak ada seri lagi pada hidupnya. Tetapi bila seorang manusia meninggalkan perhambaan pada Allah, tak akan ada seri hidup dia. Sentiasa sempit, sentiasa nampak jijik kehidupan. Akhirnya dia akan merasa bosan dengan kehidupan dia. Walau dikelilingi oleh kemewahan, dia bosan. Dia pun tak tahu matlamat apa hidup. Kita tengok orang-orang yang tidak memperhambakan diri pada Allah. Last sekali tak nampak apa pun yang dia dapat. Dengan rumah banglo, rumah agamnya, dengan harta melimpah ruah. Dia tengok tak ada nilai. Kan dia dah tak boleh menikmatinya sekarang. Akhirnya, dia lihat buruknya kehidupan dia. Berkesudahan macam tu. Tapi orang beriman, dia ada dua je matlamat hidup dia.
Sama ada dia mati dengan baik, syahadah fisabilillah. Atau Allah beri dia kemenangan di dunia ini. Dengan cara merasa mulia. Allah muliakan dia. Ini orang-orang beriman. Sebab itu ubudiyah menjadi kaum beriman tidak pernah bosan dengan hidup. Bagaimana mereka mampu mengisi dengan cara baik. Tapi orang yang ikut hawa nafsu, sampai umur dia akan bosan dengan hidup. Dah bosan dah dengan semua benda-benda ni. Akhirnya tak tahu kenapa dia hidup lagi. Dia bunuh diri. Kata Imam Nabaji, bahawa dasar ibadat itu dia ada 3. Bila seorang tu benar-benar punya ubudiyah, dia ada 3 sifat. Pertama, semua hukum Allah dia tak tolak. Kalau ini perintah Allah, dia buat. 1. Yang kedua, dia tak pernah kedekut apa yang ada di sisi dia. Atau disebut dalam bahasa la tudakhir anhu syai'a. Apa yang ada lebihan pada dirinya, dia tidak teragak-agak untuk berkongsi dengan orang. Kata orang macam gini tuan-tuan, dia mudah berkongsi nikmat. Kereta dia boleh orang naik, dia tak risau. Sebab dia boleh berkongsi nikmat. Orang nak duduk sekali ke, orang nak mandu, silakan. Saya tak ada masalah. Makanan dia boleh berkongsi. Wang ringgit dia boleh berkongsi. Kerana dia ada nilai ubudiyah sebab dia tidak melihat untuk menyimpang lebihan, melainkan untuk berkongsi. Dan yang ketiga, ialah mereka tidak meminta sesuatu walaupun mereka perlu. Mereka bukan jenis orang cepat meminta. Bukan sikit minta macam peminta sedekah, tidak. Mereka mencari jalan yang lebih mulia daripada meminta. Maka ini sifat ubudiyah. Dan kata ulama lagi, kata Imam Ibn Atha, ubudiyah dia ada 4 sifat. Yang pertama, al-wafa bil-uhud, memenuhi janji. Tuan-tuan, bila kita sebut memenuhi janji, apa maksud penuhi janji? Kita dengan Allah ni berjanji. Janji kita sebagai hamba dan Allah tu Tuhan kita. Bila Allah berfirman waktu kita di alam roh, alastu bi rabbikum qalu bala. Bukankah aku Tuhan kamu? Ya Allah, kamu Tuhan kami. Dan kita hamba Allah dan Allah ciptakan kita. Perjanjian kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Sembahyang, ibadat, hidup mati untuk Allah. Atas janji ini kita pegang. Saya ni hamba Allah. Dia panggil al-wafa bil-uhud. Pegang sungguh-sungguh janji tersebut. Yang kedua, al-hifzu lil hudud. Jaga larangan Allah. Kita ada perintah. Kita ada benda yang Allah larang. Yang Allah larang ini Allah jadikan sempadan kita. Dan beza kita dengan orang kafir. Allah berfirman, tilka hududullah fala taqrabuha. Ini adalah sempadan yang Allah tetapkan, jangan kamu menghampirinya. Ayat yang lain, fala ta'taduha, jangan kamu melampauinya. Kata Allah dah letak sekatan zina, jangan zina. Jangan mencuri. Jangan berjudi. Jangan minum arak. Jangan. Dengan larangan-larangan yang termaklum. Maka jadikan ia sebagai satu sempadan. Jangan langkah. Kalau kita langkah, border yang Allah buat, maka kita habis. Itu larangan. Yang ketiga, nilai perhambaan. Ar-ridha bil mawjud. Apa yang kita ada, kita redha. Apa kita ada? Pekerjaan ni sekarang, rezeki ni sekarang, isteri ni sekarang, anak, redha. Apalah bini saya tak lawa, bini orang lain lawa. Ini salah. Redha, kenapalah anak saya tak cerdik, anak orang cerdik. Kita redha, anak kita dia ada guna kaedah lain. Anak kita cerdik cara lain. Dia anak-anak ni tuan-tuan, supaya kita faham, semua anak-anak ni cerdik. Tapi cerdik dia pada cara bukan kita kehendaki. Tak semua dengan cara kita kehendaki. Orang macam kita cuma nak dengan satu form. Apa dia anak kita cerdik periksa. Asal periksa anak kita nombor kemudian kita kata bodoh anak aku. Ikut siapa? Ikut mak dia tu. Ikut ayah dia tu. Dan anak kita tak bodoh. Tuan-tuan jangan belajar daripada penjajah. Yang nilai budak tu dengan periksa. Lalu kita sendiri melihat masa depan anak kita gelap. Hanya nilaiannya periksa. Ini salah. Periksa bukan penentu masa depan anak kita. Bukan. Itu pada bidang tertentu. Anak kita cerdik bidang lain. Dia mungkin tak perlu periksa ni tapi dia bijak bab lain. Dia tetap bijak. Jangan kita terpengaruh dengan sistem.
Sistem pendidikan kita ada cacat. Jadi kalau sebut periksa ni, dia ada cacat dia. Kita tak nafikan dia baik. Setengah-setengah negara tak buat periksa. Seperti Norway, seperti Sweden. Banyak negara Eropah dia tak buat peperiksaan. Dia cuma kelas belajar. Dia tak nak biar orang nampak budak tu bodoh atau mak nampak ayat budak anak dia bodoh. Sebab dia dah nampak kegagalan sistem periksa. Dalam Islam, kita tak katalah periksa tu haram. Tapi kita betulkan persepsi. Jangan menilai anak kita dengan sistem peperiksaan. Ini salah. Baik kita cikgu, baik kita ayah. Tengok buku kemajuan anak kita semua merah belaka. Bodoh budak ni. Apa masalah ni? Kena minta ustaz ni ayat cerdik. Ustaz pun sama juga kemudian juga dia. Dia minta ni. Apa ayat? Ya, kita tak nafikan ikhtiar, usaha. Tapi jangan menghukum dia. Maksud saya jangan hukum dia bodoh. Kita nak hukum cara tuan-tuan didik anak itu terpulang. Itu hal lain. Maksud saya meletak nilai kebodohan pada peperiksaan. Ini salah. Kerana kecerdikan itu terlalu subjektif. Cerdik itu subjektif. Kadang-kadang kita tengok yang berjaya periksa, dia bekerja dengan orang yang tak berjaya periksa. Kita nak kata siapa cerdik sebenarnya? Kita tahu bahawa setiap orang, bahkan setiap anak-anak kita Allah bagi kecerdikannya sendiri. Kita mak ayah, kerja kita ialah bukan menghukum dia, tapi menilai mana kecerdikan dia ada. Kita tolong cari. Wah, anak saya ni cerdik bab ni, Ustaz. Okey, di situ awak kembangkan. Nak sebab belajar dia slow sikit, Ustaz. Tapi bab ni dia bagus. Okey, kembangkan di situ. Kadang-kadang dia bijak dalam bab lain. Dia bab peniaga pandai. Tapi belajar-belajar malas. Okey, kembangkan dalam perniagaan. Dia kadang-kadang bab servis-servis dia pandai. Kembangkan dalam servis. Kadang-kadang bab masak dia pandai. Bukan masak ada sahabat saya. Dia belajar memang tahun 1, 3-4 kali dia repeat. Kita kata, oh, berat dia. Tapi dia bijak masak. Dia siapa pun nak resipi apa semua dia pandai. Saya pergi rumah dia, tiap-tiap hari masak kerja dia. Suka masak. Dan dia suka layan beri orang makan. Sehingga kita puji dia, walaupun secara akademik dia tak secemerlang orang lain. Tapi dia orang cerdik-cerdik semua makan makanan dia. Dia yang masak. Sebut je makan apa nak, dia akan masak. Orang belajar ni orang perempuan pun belajar dengan dia. Bijak. Dia bijak. Dia tahu nak campur banyak mana. Dia tahu nak suruh cerdik. Nak suruh apa ni, nak suruh sedap. Dia tahu apa benda kurang dalam makanan. Dia makan, awak ni kurang benda ni. Dia punya cerdik dia. Kepakaran. Jadi setiap orang saya kata ada cerdik. Jadi hukum anak-anak kita dengan nilai peperiksaan salah. Tapi benda subjektif. Oleh sebab itu kita biar kita melihat dengan cara yang betul dalam menilai anak-anak kita. Baik, kembali kepada apa kita sebut tentang makna ubudiyah. Yang ketiga, redha dengan yang ada tadi. Yang keempat, sabar dengan apa yang hilang. As-sabru dalam bahasa Arab anil mafqud. Tentu ada benda yang kita ada akhirnya hilang. Maka apa patut kita buat? Kita sabarlah. Yang hilang tu. Masa ada itu Ustaz, mana tak bersabar. Ada kebaikannya hilang benda tu agak-agak. Mungkin dia dah tak sesuai. Mungkin nak ajar kita supaya jangan cuai. Ya banyak. Jadi apa yang hilang, kita memilih sabar. Wa imah hilang tu dengan maksud mati. Wa imah hilang tu dengan maksud rosak. Wa imah hilang tu dengan maksud terlupa mana tempat dia. Mana saya letak. Mafqud. Dia tuan-tuan kita kalau belajar faraid, dia ada satu bab. Dipanggil mirasul mafqud. Harta pusaka bagi orang yang hilang. Kalau ada seorang hamba Allah, anak dia hilang. Tiba-tiba dia pun mati. Anak dia termasuk waris. Apakah dia dapat pusaka? Dapat. Ini dipanggil miras mafqud. Macam mana bahagiannya? Bahagian dia ditahan. Ditahan. Tak boleh orang lain ambil, dia ditahan. Dibahagi seperti diwujud. Bisa dah hilang 10 tahun dah. Even 10 tahun. Jadi bahagian dia dipanggil mafqud. Bila boleh diisyaratkan mati? Sana ada 4 pandangan ulama bila diisyaratkan mati. Yang pertama mereka kata mengikut umur sebaya kawan-kawan mereka yang mati. Kalau kawan-kawan mereka kebanyakan dah tak ada, boleh dikira mereka mati. Lama. Lepas tu yang hilang MH370 tidak boleh diisyaratkan mati. Itu panggil mafqud.
Habis isteri dia macam mana Ustaz? Apakah boleh kahwin? Bila ada seorang hamba Allah, dia datang jumpa, dia tanya. Sebab salah seorang mangsa tu keluarga dia yang hilang. Kata Ustaz, ni macam mana status isteri dia ni Ustaz? Kami tak tahu ni. Apakah diceraikan, tercerai, boleh kahwin? Kita kata tak boleh. Dia mafkud, dia kena tunggu satu tempoh. Satu tempoh untuk dihukum bahawa benar-benar dia ni boleh berkahwin lain. Dia ada kaedah dia. Artinya, nak beritahu tuan-tuan dalam tempoh tu sabar. Baik yang jadi isteri, baik yang kita sebut harta pusaka, maka ini mafkud. Ayah kita hilang lama Ustaz. Harta ayah banyak, boleh tak bagi pusaka? Ayah awak hilang lama 5 tahun. Ayah awak tak mati, dia mafkud. Habis macam mana Ustaz? Tak boleh bagi pusaka? Tak boleh. Sabar. Ini duit tak ada Ustaz ni. Sabar. Kita nampak ayah macam tak ada, baik kita isyarat mati. Kata mahkamah tak akan isyaratkan mati. Manakah ada benda-benda yang jadi bukti bahawa berlaku kematian. Seperti kalau kapal terbang tadi jumpa serpihan-serpihan, itu bukti. Kalau tak ada, tak boleh. Jadi hilang macam tu. Maka ini mafkud. Dia ada hukum khusus. Oleh sebab itu kita sabar. Ini nilai ibadat. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.